fungsi dan persamaan kuadratik dalam suatu pemboleh ubah. Hari ini kita akan belajar bagaimanakah Anda menentukan punca suatu persamaan kuadratik dengan menggunakan kaedah pemfaktoran. Okey, kaedah pemfaktoran ialah salah satu cara untuk menentukan punca bagi suatu persamaan kuadratik. Kaedah pemfaktoran ini sudah dipelajari masa tingkatan 2. Sangat penting untuk memastikan setiap persamaan kuadratik perlu ditulis dalam bentuk AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Okey, mesti tukar setiap persamaan kepada bentuk persamaan kuadratik ini. Okey, sebelum menggunakan kaedah pemfaktoran. Selain daripada kaedah pemfaktoran, persamaan kuadratik juga boleh diselesaikan dengan menggunakan kaedah penyempurnaan kuasa 2 dan kaedah rumus. Kalau kamu sudah belajar untuk menggunakan kedua-dua kaedah ini, bolehlah praktikan untuk menyelesaikan masalah menentukan punca persamaan kuadratik. Tapi untuk kali ini cikgu akan ajar bagaimana menggunakan kaedah pemfaktoran sahaja. Sambil kita menggunakan kaedah ini, kita imbas kembali apa yang kamu sudah belajar masa tingkatan 2 dengan menggunakan kaedah pemfaktoran. Okey. Di sini kita guna contoh 7. Tentukan punca persamaan kuadratik berikut dengan kaedah pemfaktoran. Okey, kaedah pemfaktoran ini sama juga yang kita gunakan dalam kaedah pendarapan bersilang. Okey. A. X kuasa 2 tolak 5X tambah 6 sama dengan 0. Kalau kamu perhatikan persamaan kuadratik ini, persamaan ini sudah ditulis dalam bentuk X kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. Okey, kalau sudah ditulis dalam bentuk ini, terus kita gunakan kaedah pemfaktoran untuk mencari punca untuk persamaan kuadratik ini. Okey, dengan menggunakan kaedah pendarapan bersilang. Kita ingat kembali, sebelum itu kita labelkan dahulu X kuasa 2 ini dengan A, negatif 5X ini dengan B, positif 6 ini dengan C. Kemudian kita ingat kembali tapak pendarapan bersilang. Okey. Di sini darab tambah. Okey. Petak di bawah ini adalah ruangan jawapan. Okey. Petak pertama adalah X kuasa 2. Okey, untuk yang A. Petak kedua di sini adalah jawapan untuk C, yaitu positif 6. Jawapan untuk ketiga pula adalah bahagian B, yaitu negatif 5X. Okey, sekarang oleh kerana sudah dapat jawapan di sini, kita hanya perlu fikirkan bagaimana dapat jawapan ni. Okey. X kuasa 2 macam mana boleh dapat? Sebab X darab dengan X. Akan dapat X kuasa 2. Okey. Positif 6. Macam mana dapat positif 6? Yang di sini ada kemungkinan, sebab untuk dapatkan positif 6 ada dua cara. Okey, kita kena fikirkan dua nombor, okey, apabila didarab jadi positif 6.
Oke, di sini ada dua cara. Yang pertama, 1 darab 6, kita akan dapat 6. Kemudian, 2 darab 3, kita akan dapat 6. Jadi, macam mana antara nomor-nomor ini, di mana satu untuk di sini? Mana satu yang kita pakai? Di sini kita gunakan kaidah cuba jaya untuk mendapatkan jawaban negatif 5. Kenapa mesti negatif 5? Oke, kenapa mesti negatif 5? Sebab negatif 5 ini adalah untuk dapatkan jawaban negatif 5 bahagian B. Oke, di sini pelajar perlu berhati-hati. Oke, kita coba. Oke, kita coba menggunakan kaidah cuba jaya. Oke, daripada yang pertama, 1 darab 6. 1 darab 6 sama dengan 6. Sekarang, kita tukarkan, kita padam 6 dan darab. Enam tadi kita tukar dengan negatif 5. Oke. Ini jawaban kan? Macam mana 1 dan 6 ini menggunakan 1 dan 6 ini untuk dapatkan negatif 5? Mungkin kita tolak. Oke. 1 tolak 6 negatif 5. Oke, macam betul. Kita anggap ini betul. Jadi kita tulis 1 itu positif 1. 6 itu adalah negatif 6. Kita try lagi. 1 darab 6. Oke, itu 6. Positif darab negatif itu negatif. Oke, negatif 6 tidak sama. Oke, tidak sama dengan positif 6. Jadi ini salah. Oke, yang tadi kita anggap betul, sekarang jadi salah. Sebab jawaban dia tidak sama dengan sini. Jadi kita padam. Oke, sekarang kita try lagi. Kita try pula yang ini. 2 darab 3. 6. Oke. Sama juga macam tadi, darab dan 6 ini kita padam. Kita padam. Enam tadi kita tukar dengan negatif 5. Ini pula kita kena fikir, macam mana 2 dan 3 ini kita dapatkan negatif 5. Oke. Jikalau kita tambah 2 tambah 3, 5. Tapi negatif itu macam mana dapat? Mungkin. Oke. Macam mana kalau kita tambah, jadikan 2 itu jadi negatif dan 3 itu jadikan negatif. Maksudnya negatif 2 tolak 3 akan dapat negatif 5. Oke, akan dapat negatif 5. Oke, ini pun macam betul sudah. Jadi kita masukkan di sini. Negatif 2, negatif 3. Oke. Negatif darab negatif positif. 2 darab 3, 6. Oke. Sekarang kita akan buat pendarapan bersilang. X darab negatif 2. Kamu akan dapat negatif 2x. X darab negatif 3. Kamu akan dapat negatif 3x. Jadi di sini kita tambah
negatif 2 tambah negatif 3 akan dapat negatif 5. X. Oke, ini huruf sama X, jadi tulis X saja. Jadi, jawaban kamu adalah ini, X tolak 2. Oke, jawaban kamu ambil dari sini. Ambil dari sini, X tolak 2. Kemudian, X tolak 3. Jawaban ini kita ambil dari sini. X tolak 3 sama dengan 0. Oke. Kemudian kita pisahkan X tolak 2 ini dengan X tolak 3. Oke, contoh. X tolak 2 sama dengan 0. Jadi, kita padam itu negatif 2 ataupun pindahkan di sebelah. Kamu akan dapat X sama dengan 2. Oke, sama juga dengan X tolak 3. Negatif 3 itu kita buang ataupun kita pindah di sebelah. Kamu akan dapat X sama dengan 3. Jadi itulah punca-puncanya. Oke. X ini adalah punca yang pertama, X sama dengan 2, dan ini adalah punca yang kedua, yaitu X sama dengan 3. Oke, kamu boleh cek jawaban dengan menggunakan kalkulator. Oke, dengan mengikuti langkah-langkah yang telah diberi ini. Oke, coba buat praktis sendiri 1.1 F nomor 1 E, B, C, D, E, dan F. Oke.